gambar keluarga khilaf. Untuk apa tu? Untuk hiasan, tuan-tuan. Gambar ni saya kata dah, dia selapih. Dia selapih, maka selapih harus. Walaupun ada yang kata tak boleh satu bentuk badan. Kalau setakat dada tak lengkap, tak apa. Sebab diambil daripada zaman Rasulullah. Bila Siti Aisyah gantung langsir binatang, satu binatang Nabi gantung, Siti Aisyah gantung. Nabi semayang tengok langsir. Habis semayang Nabi kata buang langsir ni, sebab ganggu aku semayang. Gambar binatang satu bentuk. Aisyah ambil langsir tadi, dipotong-potongnya, dijadikan lapik bantal, dan Nabi tidur, dan Nabi tak marah sebab gambarnya sudah terpotong. Sebab itu ada ulama kata, kalau sekadar gambar majlis sambutan Isra' Mi'raj tu, Syekh Fuad dua orang tu, tak apa. Tu Syekh Fuad dengan siapa gambar tu? Ustaz Zuhair ke apakah? Kalau sakat macam tu tak apa, baru sekadar gambar kepala dan dada. Yang tak boleh kata mereka ialah sampai ke kaki digantung. Tetapi ada ulama mengatakan bahawa satu kaki pun tak apa, satu badan, sebab dia cuma dimensi, tidak berbentuk. Jadi khilaf, bila khilaf terpulang pada kita. Baik, yang keempat, mudminun khamrin, orang yang mengekalkan minum arak dan dihubungkan pula sekalian yang memabukkan. Syabu, ais, kristal, ekstasi, wine, tak kira lah, bir, ganja, apa bala lah tuan-tuan. Sekarang ni tak larang nak cerita. Tuan-tuan minum mabuk ke apa benda ke, kekal minum arak, ditolak amalan. Yang kelima, mudimiz zina, orang yang mengekalkan zina. Saya dah sebut pada tuan-tuan, zina terbahagi pada 7 jenis. Zina dengan tangan haram. Zina dengan tangan haram. Habis tu ustaz, isteri saya ustaz salin. Itu apa kena-kena dengan kamu? Yalah saya, itu yang saya tak nak isteri saya salin. Saya jenis ni ustaz. Tu saya dengan tangan saya. Oh, dosa. Dosa. Tak boleh. Itu macam mana ustaz benda ni? Oh, sudah. Kalau begitu dengan tangan isteri boleh. Hak suami haram. Main sendiri haram. Baik laki-laki, baik perempuan. Ustaz ni lucah lah. Nak kata lucah apalah. Kalau hak ni pun tak boleh habaq tu macam mana? Ini bukan lucah. Ini hukum fiqh. Kita ni bila tua-tua baru nak mengaji, mai dengar benda ni, dia kata lucah. Kalau tuan-tuan belajar kitab-kitab fiqh, lagi bapak lucah daripada tu dia ajak. Dia terang habis-habis lagi. Tak angkat muka kita ni. Tapi pasal kita tak mengaji daripada muda, lepas-lepas pencen baru nak mengaji, tu yang jadi macam tu. Bila ustaz kata macam ni, lucah, malu. Isteri pula macam tu pula. Abang satu sudut pi bang, lucah punya ustaz. Malu kami orang perempuan. Sik baik ada telekong boleh tutup muka. Terus dah duk malu kau ni fiqh. Lu malu pasal apa? Hak lucah pula dalam tali besen nu pakai skrat tu lucah. Tapi relax tengok penyanyi wanita pakai baju halus tali ni, itulah lucah. Ilmu fiqh bukan lucah. Sampai nak buang ustaz cerita bab ni tak kena. Yang kedua, zina dengan isteri melalui jalan belakang. Yang ketiga, zina dengan jiran. Yang keempat, zina dengan laki-laki perempuan yang boleh kahwin. Yang kelima, zina dengan orang yang tak boleh kahwin. Orang tak boleh kahwin, dia zina. Anak, cucu, mak, bapak, tok. Dia rogol, dia zina dengan tu. Haram. Yang seterusnya berzina dengan mata dia. Duk tengok benda tak elok, zina juga. Yang ketujuh, berzina dengan binatang. Tengok lembu menjadi. Tak lama lagi lembu tutup aurat. Kambing pun kena. Menung kambing. Balik ke kandang kambing bunuh. Apa hayo? Aku tak tahu lah. Mengerikan hari ini. Tuan-tuan, nafsu manusia ni tak tahulah apa jadi tuan-tuan. Budak kecil pun dibalonnya 2 tahun dibalon, 2 bulan dirogol. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Kesian kat binatang, kesian kat budak. Yang bukan-bukan dah berlaku. Itu mudimiz zina.
Dan kata Nabi, seburuk-buruk penzina ialah orang yang dah tua tapi masih berzina. Umur bangka lah, duk cari zina lagi. Tak larat lah pun, tolak pun rebah. Dah nak juga. Ini seburuk-buruk penzina. Yang keenam, aqul walidain, orang yang derhaka pada dua mak bapak atau salah seorang daripada keduanya. Tuan-tuan dirahmati Allah, tuan-tuan ada mak bapak ada dosa, malam ni juga telefon minta ampun. Ada terkasar hari tu, hari ni juga minta ampun. Jangan tangguh-tangguh mati tuan-tuan, amalan ditolak sebab tak sempat bertaubat, minta ampun pada mak bapak. Ada orang tak peduli mak dia makan ke, sakit ke, tidur ke, tak tidur ke, tak pedulinya. Ada mak bapak yang mengadu sakit urat, lenguh lutut, naik tangga tak boleh, tak payah naik. Itu je jawab. Mak ni tak tahulah, naik tangga tu sakit sangat, nyilu, tak usah naik, mak duduk bawah. Senang je jawab. Mak ni tak makan aman, eloklah mak tak makan, boleh kurangkan kolesterol pada mak tu. Iyalah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan, jangan cakap macam itu. Apa hajat mak, kalau boleh tunaikan. Apa hajat bapak, setakat dia hidup boleh tunaikan. Kalau tuan-tuan tak tunai, sedangkan tuan-tuan boleh buat, meninggal orang tua tu, tuan-tuan menyesal seumur hidup. Mak ajak balik kampung, bawa lah, ambil cuti sehari, pergi bawa ziarah. Mak kata adik mak sakit, maklum mak ngah kamu sakit, julah tengok kejap mak ngah kamu, pergilah ziarah. Susah lah mak, kerja banyak lah mak, meeting lah mak, besok nak present lah mak, Allah, besok meeting lah mak, tinggalkanlah meeting tu. Maklum sakit, mak ngah sakit. Kita kadang-kadang tuan-tuan sakit, ziarah pun tak ziarah orang sakit. Jangan kata maklum di Kedah tu, maklum di KL pun tak ziarah. Jangan kata di KL satu derek rumah pun tak ziarah. Tak kena tuan-tuan. Orang yang kena ziarah tiap-tiap hari ialah saudara mara. Abang sakit, duduk sebelah rumah, tiap-tiap hari kena ziarah. Jiran kena ziarah. Kalau tak boleh tiap-tiap hari, tanya khabar, telefon isteri dia kalau suami sakit. Macam mana Pak Mat Kak Leha, hari ni boleh makan sikit, semalam lena tidurnya, alhamdulillah bagus. Kak Leha nak apa? Saya nak pergi market, kau nak ikan ke, telur masin ke apa, cakap lah. Itulah jiran yang baik. Bukan jiran tak pergi tanya langsung. Sibuk macam mana pun tuan-tuan, tak ada alasan untuk tuan-tuan tak pergi ziarah orang sakit. Kita ni duduk di Kuala Lumpur ni, jam saja. Saya nak mari tu 40 minit nak sampai ke tempat tuan-tuan ni. Alasan jam tak ada tuan-tuan. Cari waktu untuk ziarah orang. Jangan sampai dia mati, tuan-tuan tak ziarah. Orang Kedah sebut mengkelan, menyesal seumur hidup. Tolong ziarah. Kelebihan ziarah, 70,000 malaikat minta ampun sampailah tuan-tuan pagi besok. Lepas isyak tuan-tuan ziarah, subuh besok malaikat baru stop mendoakan tuan-tuan. Tuan-tuan ziarah pagi sampai asar, malaikat doakan tuan-tuan. 70,000 malaikat minta ampun pada tuan-tuan. Tolong ziarah. Tuan-tuan tahu tak, orang sakit ni bukan dengan ubat tu saja sembuh. Kadang-kadang orang sakit sembuh dengan kehadiran orang. Tak percaya, cuba tuan-tuan sakit, datang satu orang ziarah, Allah, terus minta bubur. Apa kanji apa, lapar pula rasa. Tengok demo datang ni, lapar pula rasa. Tadi tak ada selera nak makan. Sebab apa? Sebab orang yang datang itu dia suka. Sebab tu kita kena ziarah. Keziarahan itu boleh membawa Islam. Tambah orang yang sakit tu tak pernah datang masjid dan tak pernah datang surau, tiba-tiba orang surau masjid datang, Allahu Akbar, siap baca doa lagi. Yang kawan tu picit kaki lagi, picit kepala lagi. Sakit kepala mak? Sakit, ngak Allah. Kawan tu pi mok lantai, pi kemas tempat tidur dia, pi buang muntah dia dalam tu, longkang tu, ganti tempat muntah dengan kain baru. Lepas sembuh tuan-tuan, insya-Allah datang masjid. Orang masjid mai buang bekas muntah dia. Orang Kedah sebut ketok.
Tuan-tuan kan faham ketong? Ketong ni tempat orang buang sirih, tempat orang duk buang muntah. Tuan-tuan boleh ambil ketong tu, pergi basuh, lapik dengan paper baru, dengan kain baru untuk dia muntah. Allahu Akbar. Lepas sembuh ni, aku nak pergi masjid. Baik sungguh orang masjid. Kalau dia mati pun, kompop dia mari masjid. InsyaAllah tuan-tuan. Semayang mayat mesti mari punya. Tapi masalah kita sekarang ni, pasal tak nak ziarah. Kita kata, bukan orang masjid, bukan orang surau. Inilah penyakit kita ni. Bila nak habis ni tuan-tuan? Bila nak selesai? Contoh tak ada. Rasulullah bila ziarah orang sakit, ada dia tanya, datang masjid tak? Tak ada. Ada tak Nabi tanya tuan-tuan? Ada tak Nabi tanya? Dia pangkah belah mana? Ada? Tak ada. Kita hari ni nak ziarah orang, tanya, pangkah belah mana? Bendera warna apa? Lingkup. Itulah penyebab orang Melayu pecah tuan-tuan. Tak habis-habis bendera. Sampai mati tak tengok, sakit tak datang. Tak kena. Dan tuan-tuan nak datang ziarah pun, janganlah bawa buah. Kawan tak makan. Buah keras tu, durian, apple, semua jenis keras belakang.